Facebook. Okey, untuk mohon. Okey, sebenarnya cikgu dalam Malaysia Teacher Prize ni saya meng-highlightkan tiga projek utama saya. Yang pertama, projek yang saya telah buat di sekolah lama saya dulu, projek peternakan puyuh di sekolah menengah kebangsaan Pengkalan Au, dan kedua adalah program Hello School to Work yang saya buat di sekolah menengah pendidikan khas vocational Merbuk bermula pada 2017 hingga sekarang lah, tengah berjalan lagi. Dan projek School Enterprise, dia lebih kepada keusahawan. Nanti Dr. Syah akan share tentang projek pedagogi dia tu. Macam saya, projek keusahawanan ni saya lebih kepada projek kedai Dobi OKU lah, yang di mana dia melibatkan dengan kursus SKM saya sendiri, iaitu operasi perkhidmatan Dobi. Dan tiga projek ni saya highlightkan dalam Malaysia Teacher Prize. Dan sebenarnya cikgu-cikgu, penulisan kita ni lah yang memberikan juri-juri ni memberi markah yang tinggi kepada kita sebenarnya. Cikgu kena, penulisan itu kena memberi impak yang tinggi lah. Mungkin saya punya penulisan tu saya check 3-4 kali, saya edit dan sebagainya. Menarik minat lah juri-juri yang menilai untuk Malaysia Teacher Prize. Yang paling penting adalah cikgu ceritakan apa yang cikgu buat di sekolah bersama murid-murid. Ikhlas, itu saja. Cikgu ceritakan satu persatu apa yang cikgu buat. Lepas tu memberikan sesuatu impak kepada anak murid kita. Contoh cikgu buat projek-projek di sekolah ni, macam mana memberi impak kepada anak-anak murid kita. Itu yang menarik minat untuk juri ni membaca cerita kita sebenarnya. Apa yang memberi inspirasi, sebenarnya saya nak cakap di sini inspirasi tu. Apa yang menjadi inspirasi pada guru-guru pendidikan khas di luar sana untuk tergerak hati melakukan ataupun menjalankan apa-apa aktiviti yang ke arah kemenjadian MBPK kita ni. Inspirasi tu sangat penting juga. Bagi saya, inspirasi ni datang daripada seorang ibu kepada seorang anak khas yang menangis depan saya, mengatakan anaknya lepas habis belajar ni dia nak ke mana. Ini saya rasa cikgu-cikgu di luar sana dengar ni, pernah terdengar soalan ini bertanya, cikgu, anak saya lepas ni habis sekolah dia nak buat apa? Itulah persoalan yang menjadi inspirasi saya lah ke arah saya buat begini banyak sehingga hari inilah. Sebenarnya itu saja kot Dr. Syah, saya nak share banyak pun terlalu banyak, nanti tak cukup masa. Itu saja Dr. Syah. Boleh tak Cikgu Kumar bagi sedikit introduction kepada cikgu-cikgu kita di sini, so that we want to give them more options on what they can do di sekolah bersama dengan anak murid kan. So boleh tak Cikgu Kumar bagi sedikit introduction, a very surface introduction tentang projek School Enterprise yang cikgu tengah usahakan. Okey, School Enterprise Project yang saya tengah buat ini, sebelum saya melaksanakan program ini, saya telah bermula dengan pembinaan sistem sokongan untuk MBPK ini. Jadi apabila anak-anak murid yang masuk ke sekolah menengah pendidikan khas vocational Merbuk, khususnya dalam kursus operasi perkhidmatan Dobi SKM tahap 3 ni, kita lihat ada pelajar yang mampu ke arah berkejaya, maksudnya dia boleh bekerja dengan orang lain. Tetapi ada juga pelajar yang tidak kurang sesuai untuk bekerja dengan orang lain. Dia lebih kepada bisnes. Dia beritahu saya. Sebab tu saya banyak ambil pendekatan untuk bersembang. Kita membawang bersama anak-anak murid, kita tanya apa dia suka, apa yang dan dari situlah kita mereka bentuk program yang menuju ke hala tuju murid-murid ini. Okey, lepas tu cikgu-cikgu boleh pergi refer di mana-mana berkaitan dengan piramid kesediaan kemahiran murid-murid kita. Adakah ianya lebih cenderung ke arah kerjaya ataupun ianya lebih cenderung ke arah keusahawanan, entrepreneurship. Okey, dan lepas tu kita boleh juga melibatkan ibu bapa dalam setiap projek yang kita hasilkan. Dari segi yang School Enterprise Project ni, saya banyak melibatkan ibu bapa dan juga agensi-agensi luar, sehingga saya dapat grant 78,000 untuk projek kedai Dobi OKU saya daripada Jabatan Tenaga Kerja. Wow, dan lepas tu 78,000 yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, dan dia merasmikan kedai Dobi kita.
waktu tu oleh Timbalan Menteri Sumber Malaysia, dan SSM pula, Suruhanjaya Syarikat Malaysia pula membantu mendaftarkan anak-anak murid saya yang ingin membuka perniagaan secara percuma. Okey, percuma, dan kalau ada rezeki dia akan bagi grant permulaan perniagaan sebanyak 3,000. Jadi bila dia nak renew lesen perniagaan dia, iaitu adalah percuma. Okey, dia sangat percuma. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu di luar, apabila saya bid grant daripada JTK, saya bid bersama dengan 155 pemohon. So dari situ dia pilih 10 yang terbaik saja untuk menerima grant. Dan kita adalah salah satulah di bawah kedai Dobi OK ini. Sebab apa tahu cikgu-cikgu? Saya mendaftarkan kedai Dobi OK ini di bawah koperasi sekolah. Di bawah Sub Perniagaan Perkhidmatan. Jadi itu sebabnya cikgu, koperasi ini sangat membantu kita untuk kembangkan projek-projek keusahawanan di sekolah. Jadi saya menggunakan platform ni, dan kedai Dobi kita ni mendapat tender daripada resort, dari hotel. So budak-budak ni yang mana dah habis belajar, saya ambil masuk bekerja di bawah koperasi sekolah kita. Koperasi membayar gaji kepada mereka dan mereka juga mendapat allowance pekerja cacat. So ini contoh projek yang saya laksanakan, dan sehingga hari ini ianya berjalan dengan lancar sebab komitmen daripada guru-guru, ibu bapa dan juga industri yang di luar. Pada awalnya nak bagi kita peluang itu sangat susah cikgu ya. Bukan semua industri akan mempercayai kita 100%, tetapi kita kena tunjuk, kita kena jangan berputus asa, kita tunjuk servis kita rupanya antara servis perkhidmatan kedai Dobi yang sangat mereka puas hati adalah daripada kedai Dobi kami sendiri. Sampai resort tu boleh recommend kami kepada hotel-hotel yang sekitar untuk hantar linen-linen hotel mereka ke kedai Dobi kami. Itu satu sukses lah. Okey, Cikgu Kumar. So Cikgu Kumar ni adalah daripada sekolah vocational ya, sekolah menengah vocational. Namanya dia bukan PPKI ya cikgu-cikgu, dia adalah sekolah menengah pendidikan khas vocational di mana murid-muridnya adalah daripada kefungsian sederhana. Betul cikgu Kumar ya? Kefungsian sederhana dan kefungsian tinggi. Okey, Cikgu Kumar akan memberikan akan buat bengkel, satu bengkel yang khusus seperti hari ini untuk menjelaskan daripada awal sampailah ke tahap ini macam mana Cikgu Kumar mengusahakan projek school enterprise dia tu dengan fasa-fasanya dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak nak ada satu kedai Dobi saja di sekolah Cikgu Kumar. Kita nak banyak lagi kedai Dobi di semua sekolah, maupun sekolah menengah pendidikan khas maupun PPKI. Okay, itulah hasrat kita. Ya, betul Cikgu Kumar. Kan? Jadi betul. Sudah ada tarikh ke Cikgu Kumar bila nak buat perkongsian school enterprise tu? Okey, saya bercadang nak buat pada 14 Disember 2022 pada hari Rabu lah. Jadi saya akan update dengan Dr. Syai berkaitan dengan bengkel tersebut, dan saya juga akan kita akan blast di FB kita. Seperti mana kita blast entrepreneurship pedagogy, kita akan blast project school enterprise. Perkongsian hasrat tu pun sama ya, kita nak share best practices kepada semua guru. Okay, baik. Ya, betul. Okay, thank you Cikgu Kumar for sharing your wonderful and inspiring school project. Now kita jemput Cikgu Azam, seorang cikgu yang sangat cool, very bubbly, very friendly as well. Dan pada masa yang sama hebat dia punya inovasi ya, yang juga merupakan award winning innovation for students with visual impairment ya, yang murid-murid yang ada masalah penglihatan. Okey, Cikgu Azam bukan daripada sekolah pendidikan khas. Betul Cikgu Azam Cikgu Azam adalah daripada program pendidikan khas integrasi untuk masalah penglihatan. Okey, silakan Cikgu Azam berikan sedikit pengenalan tentang Cikgu Azam dan sedikit pengenalan tentang inovasi yang Cikgu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semualah yang hadir. Terima kasih Dr. Syai, sahabat saya. Kami sentiasa selepas program MTP tu,
kami sentiasa bermesej, kami sentiasa support each other in our FB or anywhere, even in TikTok pun. Terima kasih juga kepada Kumar. Saya tak puas hati sebab Kumar dia tak nak cerita pun tentang macam mana penat lelah dia tu. Dia simpan untuk bengkel dia ya, tu. kalau okey lah. Kalau you all rakan-rakan guru di sini dengar, rasa nak menitis air mata ya. Alright. Okay, nama saya Cikgu Wan Muazzam bin Wan Abidin. Ramai di mana-mana orang panggil saya Cikgu Azam. Saya seperti Cikgu Dr. Syai katakan tadi, saya adalah cikgu pendidik, cikgu di sekolah biasa integrasi, program pendidikan khas integrasi. Cuma dia bermasalah ataupun ketidakupayaan penglihatan. Anak murid saya dalam 18 orang saja pada tahun ini. Daripada prasekolah sehingga tahun 6, semua kita ajar. Ya. Okey. Siapa saya? Mungkin ada yang kenal dan mungkin yang tidak kenal. Tetapi ramai yang mengenali saya sebagai seorang guru yang inovatif dalam mencipta pelbagai alat inovasi yang rakan-rakan ataupun maklum yang mengetahui adalah Cableless Ravi. Cableless Ravi ni adalah satu alat ciptaan saya sendiri yang tidak pernah ada di dunia, tidak pernah wujud di mana-mana. Honestly, dia memang adalah yang pertama di dunia. Kita includekan, kita masukkan dalam kelompok assistive technology. Kita tahulah bahan-bahan bantu teknologi ni banyak di sekolah kita, tetapi kita cipta satu yang boleh diterima pakai oleh golongan OKU. Okey. Alhamdulillah, kenapa saya masuk MTP ni, Malaysia Teacher Prize? Sebenarnya cikgu, saya banyak buat pelbagai projek. Saya pernah naik gunung dengan orang buta, saya pernah berbersihkan orang buta daripada satu tempat ke tempat yang jauh, saya pernah berlari dengan orang buta, banyak sangat aktiviti. And then I always ask, let my student untuk memenuhi impian mereka. Saya kata nak penuhi impian begini. Habis di sekolah rendah, mereka pergi ke sekolah lain, kami keep berhubung dan saya selalu bagi tahu ini, you kena buat ini, nanti satu hari nampak kerja. Pada satu hari, anak murid saya yang batch yang pertama, saya dah 14 tahun dah mengajar. Pada beberapa tahun yang lalu, salah seorang daripada mereka, one of my student yang cemerlang, they call me and dia menangis. Cikgu, saya dah ikut cikgu belajar macam ini, buat aktiviti ni, buat ni. Kenapa cikgu saya tak dapat kerja? Kenapa saya tak dapat kerja? Kenapa saya tak boleh dapat kerja? Why I pergi interview tak dapat kerja? Sebab tu, bila Dr. Syai bertanyakan saya, jom join kami tentang entrepreneur. Ini mesti saya kena lakukan. Okay. And then, kita mengajar di sekolah rendah, kita tak akan terlibat dengan transisi kerjaya, betul? Transisi kerjaya kebanyakan dilakukan di sekolah menengah ataupun di vocational seperti Cikgu Kumar. So apa yang kita buat adalah hala tuju saja. Kita menanam minat kita dan berbagai. Jadi itulah yang saya laksanakan. Tetapi tetap tidak diberi peluang ataupun ruang oleh masyarakat di luar. Anak murid saya boleh belajar, cuma mereka tak boleh nampak kadang-kadang. And then terdetik di hati saya nak tunjukkan kepada masyarakat luar bahawa kepada komuniti di luar, anak-anak murid kami ni, anak-anak murid kita semua ni boleh lakukan dengan sedikit bantuan, dengan sedikit peluang ataupun ruang nak tunjuk kepada masyarakat, mereka boleh buat. Jadi saya perlu pilih sesuatu iaitu inovasi berlari saya ini untuk orang buta untuk berlari, dan saya join program fun run 5 km, 10 km and then I publish into the TikTok dalam my YouTube, my FB. Then I'm become like this. Saya dah jadi terlalu dipandang oleh semua orang to make us so excited. People's, and then my student yang tak dapat kerja tu dapat kerja. Okay, and then saya nak tunjukkan bahawa
murid kita boleh sekiranya masyarakat luar menerima mereka dengan dan kita kena inform lah kepada mereka benda-benda yang perkara yang penting. Alright? Itulah kenapa ini satu soalan yang selalu. Kenapa Cikgu Azhar masuk dalam TikTok? Why TikTok? Why TikTok? Because TikTok boleh pergi kepada semua orang. Kami educate, kita tunjukkan bahawa ini boleh, ni semualah apa saja benda. Kalau masuk dalam TikTok saya, hampir hari-hari saya cerita benda tentang our MBPK kita. Anak murid kita adalah seorang example bagaimana kita boleh menggunakan social media dengan cara yang betul. Betul Cikgu Azhar? Ya, itu dinamakan dalam pendidikan khas kita panggil advokasi. Advokasi itu sangat penting. Ya. Okay. And then why I'm join MTP? Bila saya tak pernah terfikir pun untuk dapat anugerah or everything like that. Kalau anugerah yang saya dapat selalunya orang bagi saya terima. Jadi bila rakan-rakan tanya Cikgu Azhar join lah. No. Semua Cikgu Azhar join. Please join. Apa saya dapat? Saya tanya 50k dia kata 50k. I fikir 50k saya boleh kembali kepada my student. My student dah ramai dah pergi sekolah menengah. Saya boleh bagi alat ni dengan percuma, ajar cikgu-cikgu dia dan bagi. Dan saya boleh dengan 50k ni saya boleh bagi satu Malaysia semua anak murid orang yang buta, anak-anak murid buta, saya boleh bagi percuma. Saya ajar cikgu-cikgu dia macam mana nak berlari. Dan apalah kita nak bagi je semua percuma. And then hingga kan saya nak buat satu website, I give the manual, I give the how to do it, dan mereka boleh buat sendiri. Saya nak bagi percuma sebenarnya. Kalau saya menang 50k, tapi tak menang kan. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya kawan-kawan, kalau kita tak menang pun, if you included into top 10, you dapat lagi banyak daripada 50k tu. So saya tak nak beritahu lagi sebab masih under writing or everything like that lah. So lebih banyak daripada 50k. So nantikanlah. Even Dr. Syai Kumar pun pasti ada tu. Ada yayasan Hasanah, ada banyaklah, ada yayasan Petronas, semua pergi kat kami, kita berbincang, kita apa-apa. Nak terima duit je sampai saya tak tahu which program I nak duit, which one. Really. There is demand. MTP. Yeah, now we demand. Okay. Now, untuk perkongsian pada masa akan datang, saya akan banyak kongsikan assistive teknologi. Saya tidak kepada entrepreneur sebab saya sekolah rendah. Jadi kalau di sekolah rendah ni, untuk rakan-rakan guru di sekolah rendah ataupun sekolah menengah pun, assistive teknologi ataupun inovasi, mana satu kita nak buat, inovasi dulu ke, kajian tindakan dulu ke, penulisan artikel ke, amalan terbaik ke, saya akan tunjukkan cara. Malah saya tak nak dalam kelompok yang besar, mungkin kelompok yang kecil, kita boleh bimbing satu persatu dan kita punya inovasi tu berimpak tinggi. Macam inovasi saya ni taklah nak katakan berimpak tinggi, tetapi dia dipandang sampai ke luar negara. Saya sentiasa, 3 hari lepas pun saya bersama dengan media UK, kami berbincang dengan untuk membuat MOU, everything like that lah. Nanti saya akan maklumkan di dalam FB, join my FB or my TikTok. Jadi media sosial person pula aku. Okay. Saya tak boleh ambil lama masa Dr. Syai, kita bagi peluang Dr. Syai untuk cerita banyak idea dia. Cuma apa beza saya, cikgu-cikgu? Beza saya dengan kawan-kawan cikgu pendidikan khas yang lain. Saya membuat inovasi bukan berdasarkan, kita selalu buat inovasi masalah anak murid kita. Masalah aku kena buat inovasi. Saya sudah fed up dah bertahun-tahun buat inovasi, buat produk, buat apa-apa. Saya dah penat, pening dah. Cerita tentang masalah dah lah nama kita, masalah penglihatan, masalah tu kan. So I do my innovation yang orang pandang di luar ni, I do it start from apa kekuatan anak murid saya. What is my kekuatan anak murid saya tu adalah dia ada impian nak jadi pelari. So itu impian dia. Jadi saya buat inovasi tu untuk membantu impian dia. Sama juga macam Kumar dan ni, mereka nak bekerja. Kita kena tengok kekuatan tu, bukan kelemahan. Forget about the kelemahan, do untuk kebaikan. You will do, cikgu-cikgu akan jumpa benda yang baik selepas itu. Dan benda yang kedua adalah saya sentiasa menanam sifat murid kita kena ada impian. Ada impian. Tapi bila kita tanam benda tu, kita kena penuhi.
impian mereka. Seperti anak murid saya, cikgu tiba-tiba dia cerita saya ada impian nak jadi pelari. Oh sudah aku nak bagi dia pelari macam mana kan? Jadi saya kena cipta alat tu. Macam itulah. Alright. Apa dah jadi pada saya? Saya top 10 MTP, Malaysia Teacher Prize. Saya menerima anugerah daripada Perdana Menteri kita, mendapat anugerah kreatif daripada banyak lagi lah. Dan saya dah merupakan tokoh Hari Penglihatan Sedunia pada tahun 2021. Banyak cikgu, banyak yang kita dapat sekiranya kita ikhlas, sekiranya kita sentiasa memaafkan orang. Kalau orang buat silap, seperti dalam Islam kan, kalau kita maafkan orang, kita akan dapat kita akan dimuliakan. Jadi amalkan benda tu. Kita juga akan jadi tenang bila kita maafkan orang. Ya, betul. Itu nanti cikgu buat macam-macam program, ramai orang di belakang tak suka tau. Jadi kita balik rumah, saya maafkan awak. Kita jadi tenang. Betul Dr. Syah. Okay. So what is my KPI? Everybody know is KPI is Key Performance Index. Tapi for me ada 4 KPI saya adalah keep people informed. And the second is keep people included. Join mereka sekali. Join our student into the program. Keep people orang panggil apa? To inspire. Kita nak tunjukkan benda yang baik, ya. Okey, itu saja daripada saya. Saya tak nak ganggu ruang masa Dr. Syai. I hope Dr. Syai is very, kalau dia dah berubah menjadi seorang cikgu dengar je kan. Saya couple dengan dia untuk apa yang program kita tu, Reaction Knowledge. Mula dia takut and then dia become a cikgu, seorang ibu, you all akan menjadi murid yang cemerlang insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Keep berhubung antara satu sama lain. Berjuang bersama-sama. InsyaAllah kita akan maju untuk demi anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you Cikgu Azam. Cikgu Araf minta link TikTok Cikgu Azam. Mohon masukkan ke dalam chat kita supaya everybody can get inspired by your videos. Cikgu Azam memang hebat buat video. Saya pun ada hasrat nak buat video macam Cikgu Azam tapi kekangan masa nak buat macam mana kan. Okey, terima kasih kita ucapkan ya kepada Cikgu Azam dan juga Cikgu Kumar yang sudi untuk menerima jemputan saya, pelawan saya untuk berada bersama-sama kita hari ini. Our motive is to inspire all of you. Okay, apa yang kita tunjukkan hari ini cikgu-cikgu, kita tunjukkan bukan apa yang kita buat. Okay, kita tunjukkan sebab kita nak cikgu-cikgu, kita nak bagi cikgu-cikgu lihat apa yang cikgu-cikgu boleh buat. Okay, it's not that we want to show off what we have done. Okay, but we want to showcase what we have done so that you will realize what you can do with your students at school. Harap cikgu-cikgu faham maksud tu showcase dengan show off. Ini juga satu keyword yang kami dapat daripada Ustaz Khairil, one of our alumni of Malaysia Top 10. So there's a difference. What we are doing here now is to showcase so that teachers, you will realize your potential and you will know that you also can do the same with your students in your program or in your school. Okey, baiklah cikgu-cikgu, hari ini baik kita masuk terus kepada sesi perkongsian, sesi ataupun objektif utama kita, kenapa kita form group ini, kenapa kita adakan perkongsian ini malam ini. Saya ada 1 jam sahaja. I think I can deliver the content perfectly to all of you. Okey, jika ada apa-apa soalan cikgu boleh tanya. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu cikgu-cikgu. Right, let's see. Okay. Screen saya nampak tak? Actually, you know what? I like to see Cikgu Azam. Cikgu Azam boleh ke admit participant yang masuk while saya buat perkongsian? Tak boleh Saya yang boleh tak boleh sebab you tak jadikan saya admin.
Saya boleh jadikan cikgu sebagai admin ke? I believe it. Meeting moderation macam mana? Sebab saya takut saya terlepas tau. Bila ada message masuk kan. Kena install extension ya. Tak apalah. Okay, never mind. Okay, nampak tak? Tengok itulah saya risau, saya tak boleh dia mengganggu. Bila ada yang masuk tu saya tak dapat nak admit. Okay, is it clear? Clear. Sebab saya nak tengok semua orang. Saya nak tengok muka cikgu Azam, saya nak tengok that's the reason why. So is the screen too small for you? Tak ada ya? Boleh ya? Okay, right. Cikgu Azam, everything okay? Ya, okay. Okay, kita boleh mula. Right, okay, cikgu-cikgu seperti yang saya promosikan, okay, I started using entrepreneurship terms, promosikan iaitu entrepreneurship pedagogy di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, in the last few weeks. Today our sharing is about entrepreneurship pedagogy khusus untuk murid-murid keperluan khas kefungsian rendah ya cikgu. Apa yang cikgu Kumar kongsikan tadi adalah untuk murid-murid kefungsian sederhana dan kefungsian tinggi. Apa yang saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu hari ini adalah untuk murid-murid kefungsian rendah ya. Okey, bila kita kata murid-murid kefungsian rendah ni pun dah ada beberapa aras. Saya percaya saya tak perlu nak explain, nak jelaskan aras-aras kefungsian rendah tu. Kita semua dah cikgu bertahun-tahun, kita tahu walaupun kita kata KR, tapi hakikatnya KR tu pun dah ada beberapa peringkat, beberapa aras. Ada aras di bawah KR pun ada yang boleh, ada yang moderate dan ada yang sangat-sangat lemah. Jadi overall entrepreneurship pedagogy ataupun pedagogi keusahawanan ini adalah khusus untuk murid-murid kefungsian rendah. Okay, yang mana tak ada siapa pun yang nak ambil mereka bekerja. Tak ada siapa yang nak ambil mereka bekerja dan mereka juga tidak dapat bekerja di mana-mana disebabkan oleh kekangan dari aspek ataupun kelewatan perkembangan mereka yang lebih kritikal daripada rakan-rakan sebaya mereka ya cikgu-cikgu. So itulah entrepreneurship pedagogy yang saya usahakan untuk murid-murid keperluan khas daripada kategori kefungsian rendah di sekolah saya. Okay, saya adalah guru pendidikan khas di PPKI SMK Dato' Haji Abdul Wahab. Dan saya telah bekerja ataupun saya telah berkhidmat dalam bidang pendidikan khas ini selama 15 tahun. Okey, saya pernah jadi guru pendidikan khas untuk murid-murid berkeperluan khas masalah penglihatan. That's why bila Cikgu Azam cerita tentang masalah penglihatan, saya tahulah macam mana nak ngajar murid-murid itu, apa kekangan, apa challenges yang kita ada. Sebab saya juga pernah mengajar murid-murid masalah penglihatan selama 5 tahun. Selepas itu biasalah kita guru-guru pendidikan khas ke mana saja kita dihantar, kita perlu dive in and survive di situ kan. Jadi sejak 10 tahun kebelakangan ini saya banyak mencuburi ataupun saya banyak bersama dengan murid-murid keperluan khas daripada kategori masalah pembelajaran. Okey, inilah tim saya ya cikgu, sekolah saya SMK PPKI SMK Dato' Haji Abdul Wahab. Okey, kami daripada saya di bawah PPD Kuala Kangsar. Okey, PPD Kuala Kangsar. Saya bekerja di Sungai Siput. Sekolah saya berada di Sungai Siput dan team member saya. Okey, entrepreneurship pedagogy ni I'm not alone ya. Teachers, we cannot do anything alone. Okay, always 2 heads are better than 1 egg. Correct or not? So walaupun pada asasnya guru-guru rakan-rakan colleagues di sekolah tak berapa tak berapa nak menunjukkan minat, tapi we should not stop. We keep sharing, we keep persuading them, we keep motivating them so that we can be a team. Okay, that's why saya selalu mana-mana saja saya bercakap ataupun saya berkongsi, saya selalu kata entrepreneurship pedagogy ini adalah satu umbrella yang besar
Okay, dan di bawah umbrella payung besar tu, saya tak nak projek-projek saya sahaja berada di situ. Saya nak include semua guru-guru, ramai guru-guru yang sedang buat entrepreneurship activities di sekolah dan kita nak merge di bawah satu payung besar supaya apabila kita bersama, together, we can do more and we can do a lot and we can go further. Okay, nampak tak Cikgu Azam? Bila saya sedang berkongsi, ada yang masuk kan? Dia macam distract, it's very distracting to me. Never mind, next time saya akan kita buat sesuatu extension tu untuk auto masuk. Okay cikgu-cikgu, okay, this is what I name as entrepreneurship pedagogy. Bukan suka-suka namakan term ini cikgu-cikgu. This is a research based term. Variable ini ada pemboleh ubah yang dinamakan sebagai entrepreneurship pedagogy ni, ada banyak jurnal-jurnal, ada banyak kajian-kajian yang telah dilakukan di bawah ataupun berkaitan dengan bidang entrepreneurship pedagogy. Cuma entrepreneurship pedagogy ini tak banyak kajian untuk murid-murid berkeperluan khas. Dia agak general, okay? Dia ada agak umum dan lebih kepada murid-murid yang tipikal, lebih kepada tertiary education. Di tertiary education maksudnya di universiti dan sebagainya, di college dan sebagainya. Tetapi tidak ada. I can say that I should not say tidak ada, I should say limited, very very limited. So apabila saya nampak term entrepreneurship pedagogy ini sangat-sangat sesuai kalau kita boleh adapt, kalau kita boleh adopt, lepas tu kita modify to accommodate the needs based on the strength and weakness of our students. Okay, di situlah saya dapat idea untuk kembangkan entrepreneurship pedagogy. Okay, betul ya cikgu, pada awalnya saya pun nak kata banyak sangat ilmu tentang entrepreneurship pedagogy, memang tak adalah, I would say zero sebab itu bukan bidang saya. Okay, entrepreneurship bukan bidang saya. Kelulusan iktisad saya, majoring saya, bidang kepakaran saya adalah children and their developmental delays. So entrepreneurship ini adalah sesuatu yang luar daripada bidang saya, tapi biasalah kita guru-guru pendidikan khas kan. Apa saja kita diberi, kita akan cuba cari ilmu dalam field itu dan kita cuba buat yang terbaik. Correct or not? Kita tak pernah menolak mana-mana subjek yang di-offer kepada kita di sekolah pun. Tahun ini kita di-offer untuk mengajar komunikasi, tahun hadapan kita di-offer untuk mengajar seni visual, kita terima saja dan kita cuba belajar dan buat. Itulah konsep yang saya pegang. Kita tak pernah, saya percaya semua guru-guru pendidikan khas di sini tak pernah menolak mana-mana subjek yang di-offer kepada kita, including PJ walaupun kita tak suka, kita buat juga. Okay, so mungkin persepsi, mungkin latihan itu minda kita dah set minda kita macam tu daripada awal yang memberikan kita banyak ruang dan how do I say, a lot of memberikan kita satu kekuatan untuk mencuba apa saja yang diberikan. Whatever that have been thrown to us, we already have the efficacy to dive in and go for it. Okay, jadi tak jadi belakang kira, along the way kita jadi expert, on job training experts. Okay, so konsep yang saya nak perkenalkan adalah entrepreneurship pedagogy ataupun dalam bahasa Melayu pedagogi keusahawanan. Okey, ya betul cikgu, kita menjalankan amanah. As a civil servant, kita menjalankan amanah. Okey, bukan mengikut arahan tapi menjalankan amanah, right? So, cikgu, entrepreneurship pedagogy ini adalah satu kerangka, conceptual framework. Kenapa saya kata conceptual framework ya cikgu-cikgu? Di bawah entrepreneurship pedagogy ni cikgu-cikgu ada banyak elemen-elemen dia. Okey, itu yang telah menarik perhatian saya untuk mengusahakan ataupun untuk memperkenalkan konsep ini kepada murid-murid di sekolah serta kepada guru-guru yang lain. Ada banyak elemen-elemen yang boleh kita usahakan, yang boleh kita work on it for our students. Okay, that's the main point, or that's the strength of entrepreneurship pedagogy. Please go and Google up. There are quite a number of research articles and journal articles on entrepreneurship pedagogy. Cikgu baca, macam itulah saya meningkatkan keupayaan saya ataupun nak kata apa, confidence saya untuk mencuba projek ini. Cikgu belum lagi dia masih di slide ketiga, slide entrepreneurship pedagogy. Cikgu tak nampak ke? Saya dah gerakkan slide. Slide ni dah ada, Cikgu Azam, cikgu nampak tak slide saya sedang bergerak ni?
Yes. Bapak. Okay, right. So, objektif dia apa cikgu? Okay, entrepreneurship ni satu framework yang diwujudkan khusus untuk murid-murid keperluan murid-murid pendidikan khas daripada kategori kefungsian rendah. Bukan untuk moderate functioning, bukan untuk high functioning walaupun boleh digunakan untuk mereka, tetapi fokus kita adalah kepada yang low functioning. Okay, so idea ini dilaksanakan sebagai saya laksanakan idea ini di sekolah atau konsep ini di sekolah sebagai projek khas, bukan di bawah mana-mana subjek kemahiran. Okay, saya menjalankan entrepreneurship pedagogy ni di bawah subjek komunikasi. Okay, jika cikgu pergi kaji silibus subjek komunikasi ni, ada banyak tema ya cikgu. Salah satu daripada temanya adalah keusahawanan dan juga money literacy. Okay, ada tak siapa-siapa yang ajar subjek komunikasi? Kalau kita kata komunikasi selalunya pada kita BM, BI, matematik kan? Tapi sebenarnya cikgu, dalam silibus komunikasi sekolah menengah pendidikan khas, masalah pembelajaran kefungsian rendah, jika cikgu kaji balik silibus tu cikgu, dokumen kita, dokumen standard kurikulum kita tu ada tema-tema dia, dan di bawah tema-tema tu cikgu ada tema keusahawanan dan juga money literacy. Okey, yang ini pun sebab ada juga yang pernah tanya, adakah saya melanggar dasar dengan mengajar entrepreneurship pedagogy di bawah komunikasi? Tapi inilah jawapan saya tak melanggar dasar. Saya seiring dengan dasar KPM. Sebab apa? Di bawah subjek komunikasi ada, dan antara beberapa tema yang ada tu, keusahawanan dan juga money literacy adalah salah satu daripadanya. Kalau cikgu tak percaya, cikgu balik kaji dokumen standard pendidikan khas kefungsian rendah subjek komunikasi. Jika cikgu tak pernah tengok, cikgu pergi balik kaji. Okey. So apa-apa pun bila kita nak justifikasikan, kita kena justifikasikan dengan bukti, tak boleh cakap kosong. Okey. Okey. So seperti yang saya kata tadi, entrepreneurship pedagogy ni adalah satu payung yang sangat besar yang menaung semua aktiviti keusahawanan, dan satu lagi keywordnya adalah cikgu, aktiviti keusahawanan yang bersifatkan industri rumah atau industri kecil. Kenapa ya cikgu industri rumah atau industri kecil? Bukankah saya cakap tadi murid-murid kita ni tak boleh kerja di luar, tak mampu nak bekerja di mana-mana organisasi, di mana-mana syarikat ataupun di restoran. Okey, sebab kelewatan mereka yang lagi kritikal, lebih kritikal daripada rakan-rakan sebaya mereka yang lain. Jadi kita nak train murid-murid ini untuk menghasilkan, untuk ada aktiviti ekonomi sendiri while they are being at home. Okay, so di bawah, that's why I mean to say industri rumah atau industri kecil di mana dia tidak memerlukan modal initiative or upfront modal yang sangat besar. Okay, boleh mula dengan modal yang kecil, kemudian jika ada sokongan kewangan daripada mana-mana pihak, mereka boleh kembangkan. So di bawah payung besar ni pada asasnya saya usahakan 3 projek inovasi lah. Yang bersifatkan industri rumah. So kesemua aktiviti keusahawanan di bawah payung besar ini adalah mudah, maksudnya walaupun mereka adalah murid-murid kefungsian rendah, mereka boleh buat projek ini. Mereka boleh usahakan aktiviti keusahawanan ini. Itulah tujuan utama kita kan. Kita kenalkan entrepreneurship pedagogy untuk murid-murid kefungsian rendah. Takkanlah kita nak introduce aktiviti keusahawanan yang rumit dan susah kepada murid-murid ni yang mana mereka tak mampu buat. Pada masa yang sama, aktiviti yang diperkenalkan juga adalah berdasarkan kepada keupayaan dan juga minat murid-murid tu. So we don't want to have one program fit to all. In fact, we give varieties because we want to see where the students' interests are. And from there, bila kita dah identify interest student tu, daripada situ kita mold mereka. Bila murid-murid kita minat untuk buat apa yang kita perkenalkan atau apa yang mereka buat, seriously performance mereka pun is really great. So when I talk about very low functioning students, I'm talking about students who are unable to speak, who have behavior problems, who cannot read, who cannot write, right? Who cannot communicate. These are the functional level of students that I'm talking about ya, cikgu-cikgu. Sebab kita pun maklum bila kita kata KR, bukan semua murid-murid kita sebenarnya KR. Banyak pun murid-murid yang sederhana fungsi dia ada di bawah kategori KR. Mungkin mereka tak boleh baca, tak boleh menulis, tapi behavior okey.
Tapi yang saya maksudkan di sini adalah tak boleh baca, tak boleh menulis, ada masalah behavior, tak boleh communicate, ada masalah sensory dan sebagainya. Okay, I'm sure you might be quite curious, isn't it? How can we initiate, how can we teach them economical activities while they have so much of delays, okay, while the students have a lot of challenges. Guru-guru pendidikan khas mereka akan tahulah apa yang saya maksudkan. That's why saya kata perkongsian ini khusus untuk guru-guru. Okay, konten-konten ini saya rangka khusus untuk guru-guru. So kalau orang lain yang kalau bukan guru join, mungkin mereka akan lost lah. Okay, so again cikgu, semua projek-projek ini yang diperkenalkan adalah sesuatu yang mudah, mampu dilaksanakan, dan satu kekuatan utama entrepreneurship pedagogy adalah kita libatkan ibu bapa mereka. Okey, ibu bapa dan anak-anak join untuk melakukan aktiviti perniagaan dengan mengeluarkan produk-produk keusahawanan yang telah diajar oleh guru di sekolah. So, objektif utama pedagogi keusahawanan untuk menerapkan kemahiran keusahawanan industri rumah untuk MBPK yang tidak mampu bekerja di mana-mana. Yang orang tak nak ambil mereka bekerja di mana-mana. Okay, sebab tak boleh berkomunikasi, ada isu social, bersosial, ada isu behavior, ada isu sensory. Memang tak dapat mereka nak bekerja di mana-mana. Okay? Dan ia juga bertujuan untuk memupuk minat dan semangat keusahawanan dalam kalangan murid-murid berkeperluan khas. Okay? Setakat ini okey ke cikgu? Boleh ikut ke? Okey, saya dah ke slide yang seterusnya. Slide nombor 4. Okay. Di slide ni ada perkataan, ada ayat apa yang telah mendorong inisiatif entrepreneurship pedagogy. Cikgu nampak ya? Slide dah berubah ya? Okay, right. Okay cikgu. Ada seperti mana Cikgu Kumar cakap tadi, seperti mana Cikgu Azam cakap tadi. Okay, setiap daripada kita ni ada a triggering point yang menyebabkan kita mengusahakan sesuatu. There must be always something that has triggered us. Okay, yang telah triggered us. Okay, we have to mute. Okay, I have to mute. Okay, right. Okay, yang telah trigger kita, yang telah merangsang kita untuk mengusahakan sesuatu ataupun untuk memulakan sesuatu untuk anak murid kita. Okay, saya tak kata ia sebagai masalah seperti apa yang Cikgu Azam kata tadi, kita dah jumpa banyak masalah. Sering kali sepanjang perkhidmatan kita ada je masalah yang kita jumpa. Tapi kita kena tanya pada diri kita sendiri. Okay, saya dah jumpa pelbagai masalah. Every year there's a masalah and masalah itu rata-ratanya sama setiap tahun. Tapi apa yang telah saya lakukan untuk mengatasi masalah itu? Apa yang telah saya buat untuk mengurangkan impak masalah itu? So itu yang saya maksudkan, apa yang telah mendorong inisiatif entrepreneurship pedagogy ini. So ada sebuah cerita, ada sebuah cerita di sebaliknya cikgu. Okey, sebenarnya idea ini tercetus lebih kurang 3 tahun yang dahulu. Okey, bila saya waktu tu baru di-reposting ke sekolah tersebut, ke sekolah Wahab ni, okay, selepas menamatkan cuti belajar saya untuk PhD saya lah. Okay, habis saya terus ditempatkan di sekolah Wahab ni. Saya rasa dalam bulan September macam tu, saya di-reposting ke sekolah tu, dan pada bulan 10, okay, Oktober end, sekolah telah mengadakan majlis anugerah. Okay, ataupun majlis temu waris lah, majlis hari ibu bapa, majlis graduation dan sebagainya di sekolah. Demi saya masuk sekolah tu sebulan saja, sekolah telah mengadakan majlis graduasi di sekolah dan juga majlis temu waris. Okay, so majlis itu, dalam majlis tu sepatutnya apa yang telah kami lakukan, kami meraihkan pelajar-pelajar tahun akhir program pendidikan khas. Biasa kan, graduation day kita meraihkan murid-murid yang tamat sekolah menengah dengan kita. Okay, maksimum tahun untuk berada di sekolah menengah adalah 19 tahun kan cikgu. So murid-murid daripada 17 tahun ada yang nak berhenti awal, ada yang bersama dengan kita sampai umur 19 tahun. So apa yang berlaku, majlis itu sedang berlangsung dan saya pun berdiri di satu corner lah sebab saya masih lagi tak mengenali ibu bapa, rakan-rakan pun baru nak berjinak-jinak dengan rakan-rakan, baru nak mengenali murid-murid dan sebagainya. Saya pun a bit low profile lah, berada di satu ruang. Tidak lama selepas itu adalah seorang wanita, okay, ada seorang wanita, an elderly woman. What she did, she came to me and then dia memperkenalkan diri. Okay cikgu, saya adalah ibu kepada sekian-sekian, okay, katalah nama dia Sudir.
Okay, saya adalah ibu kepada Sudir. Okay, so Sudir ini dan dia juga memperkenalkan, dia juga mengatakan bahawa Sudir ini akan habis sekolah menengah tahun inilah, tahun akhir. Sudir ini adalah salah seorang pelajar tahun akhir sekolah kami. Okay, bila saya dengar macam tu, saya pun kata, okay puan, tahniah, okay, congratulations. Anak telah tamat sekolah menengah. Lepas ni dia bolehlah, saya tak kenal lagi murid tu tau. Okay, lepas ni bolehlah puan usahakan sesuatu untuk dia. Okay, congratulations and all those things. Suddenly dia senyum, dia dengar dan dia senyum. Tapi macam dia tak berapa seronok tau. Okay, dia dengar, dia walaupun dia senyum, nampaklah can see some kind of sadness on her face, di wajahnya. Lepas tu dia tanya saya, she kept quiet. Lepas tu dia tanya saya, cikgu, anak saya nak buat apa cikgu lepas ni? Okay, saya tak tahu nak hantar dia mana. Okay, boleh ke cikgu simpan dia di sekolah untuk setahun dua lagi? Okay, anak saya tak tahu nak buat apa dengan dia. Apa dia boleh buat lepas ini? Saya tak tahu nak hantar dia ke mana. Boleh tak cikgu simpan anak saya ni di sekolah untuk beberapa tahun lagi? Ataupun boleh tak cikgu carikan dia kerja? Okay. Saya bila dengar macam tu, saya pun mula tanyalah, anak puan nama apa? Sebab saya kan tak kenal lagi murid. Dia kata nama ni kan. Lepas tu saya pun cari murid tu. Mana Sudir? Oh, ini Sudir. Okey, bila saya tengok murid tu, saya tak dapat nak fikir apa-apa. Saya tak tahu apa nak cakap kepada ibu tu. Sebab apa cikgu-cikgu? Sebab anaknya adalah salah seorang pelajar kami yang berada dalam kategori kefungsian yang paling rendah cikgu. Dan dia dah 19 tahun. Mana satu permintaan ibu itu yang boleh saya penuhi? Permintaan dia yang pertama, apa saya nak buat dengan anak saya ni? Saya tak tahu nak jawab. Cikgu, saya tak tahu nak hantar dia ke mana. Boleh cikgu bagi cadangan? Saya tak tahu nak bagi cadangan apa. Cikgu boleh tak simpan dia untuk beberapa tahun? Juga kita tidak boleh menyimpan dia untuk beberapa tahun lagi sebab dia dah 19 tahun. Dah maximum age of sekolah menengah. Cikgu boleh ke carikan dia kerja? Boleh tak tolong saya untuk carikan kerja? Untuk soalan itu pun saya tiada jawapan. Sebab apa? Sebab dia adalah murid daripada kategori kefungsian yang paling rendah dan kesian ibu dia pun tak di-empowered. So the mother is stranded, helpless. At the end day of the son's graduation, the mother is helpless. Okay, dia berada dengan kami 19 tahun dah, tak boleh dah bersekolah lagi. So, kenapa saya kata kita tak boleh cari kerja untuk dia? Kerana apa? Sebab keterbatasan murid ini dalam pelbagai aspek, dalam semua domain-domain perkembangan seperti perkembangan fizikal, bahasa, komunikasi, interaksi sosial, kognitif. Semua ini, kekangan dia semua ini menjadikan dia mustahil untuk bekerja di mana-mana cikgu. Tak dapat nak buat apa-apa. So, pada hari itu pertemuan dengan ibu tersebut sangat-sangat telah menjejaskan emosi saya pada hari itu. I came back home and kept thinking about that incident. I do not know why. Bukan saya kata saya tak pernah lihat situasi-situasi seperti ini sebelum-sebelum. Tetapi pada hari itu, insiden itu telah sangat-sangat memberikan kesan yang sangat mendalam kepada saya. Memikirkan keadaan dan anak tersebut. Kenapa cikgu? Sebab ramai lagi pelajar seperti itu di sekolah saya dan juga saya percaya di sekolah-sekolah lain yang berada dalam keadaan yang sama seperti anaknya. Setuju atau tidak cikgu-cikgu? Setuju atau anda dengan saya? Ramai lagi. Okay, ramai lagi. Okay, right. Okay, cikgu-cikgu, nanti cikgu tanya soalan ya. Bagi saya habiskan dulu ya. Okay. Kalau saya start to answer your question, nanti saya tak dapat habiskan konten yang saya rancang. Okay, so bila saya fikirkan, saya rasa macam apa fungsi saya di sini? Di mana kejayaan saya ni? Dapat PhD tu kejayaan ke? Dapat master tu kejayaan ke? Berada dalam perkhidmatan untuk 10 tahun, 15 tahun tu satu kejayaan ke? Tidak. Itu bukan I felt so, saya rasa macam saya gagal sebagai seorang guru. Apabila ada ibu ni tanya, boleh tak simpan anak saya untuk beberapa tahun? Boleh tak carikan kerja untuk anak saya? Jadi saya rasa gagal. That's the reason why. I was thinking, why that incident affected me? At the end of the day, I found the answer because the feeling in me, okay, saya rasa gagal.
Bila ada soalan, bila ada wujudnya keadaan-keadaan seperti ini, this is reality cikgu, ni adalah reality. Okay, dan saya mula bimbang, apa masa depan pelajar-pelajar yang kurang kefungsian di Malaysia ni? Yang kefungsian sederhana, they will survive. Yang kefungsian tinggi, they will survive. But yang kefungsian sederhana ni, apa cikgu? Okay, apa hala tuju kita untuk mereka? Apa masa depan mereka? Kita ada ramai kan cikgu, murid-murid seperti ni di sekolah kita. Ramai kan murid-murid kefungsian di sekolah kita. So saya pasti ramai dalam kalangan guru-guru di sini boleh relate cerita ni dengan situasi sekolah cikgu masing-masing. Mungkin ada juga ibu bapa yang sering tanya kepada cikgu-cikgu, boleh tak carikan kerja untuk anak saya? Boleh tak itu untuk anak saya? Boleh tak ini untuk anak saya? So, saya dah pergi ke slide nombor 5 cikgu. The Problem Employment Vocational Center Limited. Okay. Ramainya yang tanya soalan ni. Tunggu ya. Keep your question ya. Okay, right. So, di Malaysia ni cikgu, let's see what's the problem. The macro level problem and the micro level problem that we are facing in our country. Okay, of course we have come much, way much in advance. Kita sudah daripada di mana kita dahulu, jika kita bandingkan, kita dah way much, okay, kita dah ke depan betul, tapi banyak lagi yang kita kena buat, okay, banyak lagi kita kena buat improvement, a lot more to improve, right? So let us look at the problem at the macro level. Di Malaysia kita tahu peluang pekerjaan untuk orang kurang upaya selalunya dilihat sebagai tindakan kebajikan, walaupun government kita telah memberikan satu keistimewaan, 1% of people with disabilities akan diambil bekerja. Tapi cikgu, jika cikgu tengok jika cikgu tengok statistik Jabatan Buruh okay, untuk tahun 2021, kalau tak salah saya cikgu, kalau kita tengok statistik Jabatan Buruh, jika kita tengok masalah murid-murid, masalah pembelajaran, satu sahaja setiap tahun diambil. Okay? Satu sahaja. Kita ada anggaran 4.8 juta orang keperluan khas di Malaysia. Anggaran 4.8 juta Kalau 1% daripada 4.8 juta tu berapa cikgu? Daripada beratus-ratus saja cikgu tak banyak Daripada itu satu orang saja yang diambil kerja. Okay, so our employment. Bukan sebab kerajaan tidak mahu ambil. Anak-anak kita tak mampu untuk bekerja. Okay, di tempat-tempat itu. Yang diambil tu pun mungkin daripada kefungsian sederhana dan kefungsian tinggi. So, mereka secara umumnya dilihat sebagai kurang produktif. Walaupun kita mempunyai banyak pusat-pusat latihan cikgu, saya tak nafikan. Kita ada sekolah vocational macam Cikgu Kumar punya sekolah. Okay, kita ada banyak sekolah-sekolah vocational. Mahupun vocational pendidikan khas ataupun vocational biasa. Kita ada college community. Malah Politek pun ambil murid-murid keperluan khas. Tapi terhad untuk siapa cikgu? Untuk yang kefungsian sederhana dan tinggi sahaja. Bukan untuk yang low functioning. So sekalipun mereka dapat peluang penempatan di mana-mana pusat latihan vocational, malangnya tidak semua, walaupun mereka dapat tempat apabila mereka graduate daripada pusat-pusat vocational ini, adakah semua daripada mereka dapat peluang untuk bekerja sepenuh masa dengan mana-mana syarikat ataupun di organisasi? So tidak. Kenapa? Sebab ia bergantung kepada tahap kelewatan. Again, it's going back to the level of the function or functional level of the student. Okay? Dan juga kesan ketidakupayaan mereka dalam kehidupan harian. Okay? Betapa lewat perkembangan mereka dan apa kesan kelewatan perkembangan mereka untuk, betul Cikgu Nur Yusmila. Kita ada modul, tapi itu pun untuk yang MBPK sederhana. So kemungkinan besar MBPK yang mempunyai kemahiran akademik seperti boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, adalah 2 hingga 3 kali mereka lebih berpeluang mendapat pekerjaan sepenuh masa di mana-mana organisasi berbanding dengan mereka yang mempunyai kemahiran rendah. I'm very sure all of you agree with me this point. So malangnya apa berlaku? Inilah situasi semasa yang memang kita tidak boleh nafikan untuk kumpulan ini. So jika apa yang akan terjadi kepada mereka daripada kategori kefungsian rendah seperti kebanyakan anak murid kita di sekolah. Okay? Kebanyakan anak murid kita di sekolah yang mana mereka lebih lewat daripada rakan-rakan mereka dari pelbagai daripada semua in all the developmental domains.
So secara nyata ya cikgu, keterbatasan ini ataupun kekangan ini menyebabkan mereka ada peluang kerjaya yang terhad apabila mereka tamat sekolah menengah nanti. So berdasarkan kepada pengalaman saya lah, saya percaya pengalaman cikgu pun agak sama juga dengan pengalaman saya. Ramai antara kita ni yang dah lebih 10 tahun berkhidmat, okay, kita hakikatnya adalah apabila murid-murid seperti Sudir ini tamat sekolah menengah, mereka terkandas di rumah. Tanpa sebarang peluang pekerjaan, tanpa sebarang peluang ekonomi. Mereka terkandas di rumah. That's why cikgu, ibu bapa, murid-murid keperluan khas daripada kategori kefungsian rendah runsing di majlis graduasi. Mereka runsing, mereka tak happy di majlis graduasi anak-anak. Sebab tak tahu nak hantar dia ke mana selepas itu. Tak tahu nak bawa dia pergi mana. Tak tahu apa masa depan dia. Okay, right? Cikgu, saya dah pergi kepada slide nombor 6. Cikgu boleh nampak tak? Ada banner-banner biru. Nampak ya? Okey, cikgu. So, jadi beginilah mulanya payung besar pedagogi keusahawanan. Pada hari itu saya balik, saya runsing, saya fikir beberapa hari, beberapa malam tak dapat tidur. Saya fikir, akhirnya saya dapat jawapan bahawa saya telah gagal. Bila saya dapat jawapan saya telah gagal, maka saya perlu fikirkan apa yang saya boleh buat. Maybe I cannot change the world. I cannot change Malaysia. I may not be able to change anything, but I can make a very small changes. I may bring changes to one child maybe. Itu sudah memadai, itu sudah mencukupi. Daripada satu murid, kita bawa perubahan kepada lebih banyak lagi murid. Yang penting kita cuba, yang penting kita fikirkan solution. So saya duduk fikir, saya pun mulalah buka, okay? Baca, apa yang kita boleh buat, apa method yang kita boleh buat. Kenapa saya nampak, saya nampak apa yang murid-murid ini perlu. Murid-murid ini perlu punca pendapatan. Jadi berkaitan dengan punca pendapatan, apa yang saya boleh buat? Waktu itulah cikgu saya jumpa term entrepreneurship pedagogy. Bukan saya reka ni cikgu, memang dah ada. Okay, bila saya jumpa term entrepreneurship pedagogy, it has captured my attention and I went in, continued reading for so many months. I started reading about entrepreneurship pedagogy and then I found the framework. Okay, dan saya juga yakin pada waktu tu, walaupun saya tak mula lagi, hanya ada satu keyakinan saja dalam diri, bahawa entrepreneurship pedagogy, elemen-elemen yang ada dalam entrepreneurship pedagogy ini boleh jadi satu penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Masalah semasa yang kita hadapi seperti yang telah kita bincangkan di atas. Okay, so saya juga terfikir cikgu, kenapa ya sentiasa all the time kita hanya mengharapkan murid-murid ini kena bekerja dengan orang lain. Kita dah tahu dia ada pelbagai kekangan. Daripada kita mengharapkan mereka, especially yang kefungsian rendah ni, ke dalam pekerjaan sepenuh masa, walaupun kita dah tahu cabaran-cabaran dan had mereka, apa kata kita bantu mereka untuk ataupun kita mencipta peluang pekerjaan berdasarkan kepada kekuatan mereka. Okay, dan saya percaya waktu tu walaupun saya tak mula cikgu-cikgu, saya hanya, I wouldn't say a blind confident, but tak tahulah, there will be an instinct kan, macam kita ibu-ibu kan, sentiasa ada instinct bila benda tu berkaitan dengan anak kita kan, macam tu jugalah guru-guru, setiap guru mesti kena ada instinct dalam diri. Okay, kena ada instinct yang mengatakan benda ni akan berjaya. Macam itulah, there was something told me that, okay, something told me that this will work out, I just have to try it out. Okay, cuba. Trial and error, okay? Dan saya juga percaya idea ini akan bantu pelajar-pelajar menguasai kemahiran berkaitan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Okay? Dan mereka juga kita boleh train mereka untuk mengasaskan rancangan pengajaran sendiri dan juga kita boleh train mereka untuk membentuk minda keusahawanan. Semua ini kita boleh buat dengan bantuan ibu bapa. Another strength in entrepreneurship pedagogy adalah ibu bapa, di mana kebanyakan masa kita selalu abaikan ibu bapa. Kita jarang include ibu bapa. Kita anggap ibu bapa sebagai ancaman kepada program kita ataupun kepada perjalanan program kita. Saya tak tahu. I don't know. Maybe it wasn't our culture. Maybe kita, walaupun dokumen-dokumen mengatakan kita kena libatkan ibu bapa, tapi kita tak dilatih ataupun there's no practice. Kita tak practice cara itu dari awal. Okay, walaupun kita tak practice, just because we did not practice, it doesn't mean that we cannot do it. Okay, we definitely can do it. Okay, kita boleh
includekan ibu bapa. So saya telah menggunakan kekuatan itu. We include parents. Kenapa? Murid-murid kita kefungsian rendah. Mereka tak boleh bergerak secara sendiri. They need the parent support. Okay. And one more thing, pedagogi keusahawanan, kalau kita hanya ajar murid sahaja sampai mereka berada dengan kita di sekolah menengah. Selepas mereka tamat sekolah menengah, entrepreneurship pedagogi akan mati di situ. Tak ada continuation. Adakah itu kita panggil kemenjadian? Adakah itu keberhasilan? Bukan kan? Kita nak apa saja yang kita ajar, kita nak benda tu continue. So how can we make sure that entrepreneurship pedagogy continues even after our students leave us, even after our students, tamat sekolah menengah? Tak boleh, tak ada cara lain selain daripada melibatkan ibu bapa. Okay, maka dengan kepercayaan ini saya mencuba saya dan kami, I would like to use the word kami saya dan rakan-rakan saya mencuba dan kami menyaksikan hasil yang sangat-sangat positif ya cikgu. So entrepreneurship pedagogy ni jika cikgu tengok dalam banner di atas tu, mula dengan 3 projek utama. Tauge, kitchen eco products dan juga authoring and illustrating children's picture books. Okay, Tauge ni pun ada modification di situ. Okay, murid-murid kita sebenarnya tauge ni kena siram secara manual 3 jam sekali every 15 minutes. Tapi murid-murid kita ada banyak kekangan, mereka lupa dan sebagainya. So di situ kita buat sedikit inovasi, iaitu kita buat sedikit modification to accommodate, kita gunakan sistem siraman automatik. So entrepreneurship pedagogy pada tahun 2019 mula dengan projek tauge. As I said just now, it is not fair to just introduce one project and expect all the students to follow. Every student have got their own interest, have got their own strength kan. Jadi selepas beberapa bulan saya terfikir, selain daripada projek tauge, jom kita perkenalkan projek lain, aktiviti keusahawanan lain pula, iaitu saya mula dengan kitchen soap. Okey. Beberapa orang pelajar kefungsian rendah mengusahakan kitchen soap. Beberapa orang pelajar kefungsian rendah mengusahakan projek tauge. Okay, di bawah kitchen soap, mula dengan kitchen soap, kemudian kami pergi kepada laundry soap, kami add on sekarang tengah buat hand sanitizer. Semua ni telah diajar kepada murid-murid kami dan mereka boleh buat projek-projek, boleh hasilkan produk-produk ini tanpa bimbingan guru. Beberapa orang boleh buat secara sendiri, beberapa orang lagi boleh buat dengan sokongan guru. Dan yang ketiga ini agak unik ya cikgu. Kalau kita ada murid-murid autisma yang ada masalah behavior, they have got severe behavior challenges, but they are very talented in arts. So kita menggunakan kekuatan mereka dalam art, menjadikan mereka sebagai illustrator. We author children's books, children picture books, and we publish the book. Okay, inilah rata-ratanya projek-projek aktiviti keusahawanan yang diperkenalkan di bawah pedagogi keusahawanan. Tapi cikgu, perkongsian saya bukan tentang aktiviti keusahawanan. Sebab apa tahu? Di bawah entrepreneurship pedagogy, apa saja aktiviti keusahawanan cikgu boleh buat. Tak semestinya cikgu kena follow apa yang saya buat. Cikgu sendiri pun saya pasti dah ada macam-macam aktiviti keusahawanan di rumah, di sekolah. Okay, yang berbentuk industri rumah. Okay, my motive is not to introduce the entrepreneurship activities that we have been doing, we are doing at school. That is not the pengisian utama perkongsian ini ya cikgu. This is just a pengenalan supaya cikgu tahu apa tu pedagogi keusahawanan, apa tu umbrella besar tu. Inilah umbrella besar. Okay, next is cikgu, I'm going to the next slide. Okay, achievement timeline of entrepreneurship pedagogy. Okay, boleh nampak ya? Kalau tak nampak bagi tahu saya. Okay, saya dah pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, cikgu, seperti yang saya kata, 2019 asalnya dimulakan pada tahun 2019, tak ada dana, tak ada duit cikgu. So, kita mula dengan allowance pendidikan khas guru. Kita ada kan 250 tu. Okay, kita mula dengan allowance pendidikan khas guru. Okay, kita mula beli kacang hijau, beli tong-tong hitam tu, beli timer dan sebagainya dengan 250, dengan tak ada apa kepakaran pun saya pergi kursus tauge waktu tu. Okay, dengan kepakaran yang sangat-sangat cetek, dengan ilmu yang sangat-sangat cetek, okay, mula sahaja. Pada dalam minda saya pada waktu itu, lantaklah apa nak berlaku selepas, kemudian kita mula saja. Okay, we just go, we just move on, we just go in and do what we can. Idea dah ada, we just do. Salah, try, error, kalau fail, we see where mana kita salah dan kita improve. Okay, that's all I had. Okay,
There were no fear in me. I just wanted to go. That's it. Okay. So in 2019, after a few trial, the project Tauge success. Tauge jadi. Kemudian, as I said, kenapa nak satu saja? In 2020, saya mulakan Kitchen Soap Project. Lepas tu apa berlaku cikgu? PKP dah. Waktu PKP 2021, okay, kita semua duduk rumah kan? Waktu itulah, sebelum tu 2019, 2020, saya dah lihat. Okay, saya dah lihat ada kekuatan yang ada pada beberapa orang murid saya dalam bidang lukisan. Maka pada 2021, ketika PKP, saya pergi kursus macam mana nak buat buku. It was just a random course, lalu lalang di FB wall saya. Saya pun yuran pun tak mahal sangat. Jomlah kita masuk. Bila saya masuk, saya dapat ilmu tu. Di situlah saya dapat idea. Oh, apa kata kita gunakan artwork murid-murid kita yang hebat-hebat ni sebagai ilustrasi buku. Lepas tu kita author buku tu, kita tulis buku tu dan kita publish. Dan kita perkenalkan murid-murid ini sebagai illustrators kepada dunia luar. And this is also something that I have never done in my life, cikgu. At all, I have never done. Tak tahu, tak pernah menulis buku. Saya hanya pernah menulis journal, saya pernah menulis thesis, tapi tak pernah menulis buku cerita. Hanya pergi kursus tu, balik tiba-tiba macam, macam bulb tau, macam light tau. Why not? Kita guna hasil lukisan murid-murid kita. Kalau tak pun apa kita buat? Kita hanya hantar pergi kita hantar benda-benda murid-murid ni hasil-hasil lukisan tu pergi pertandingan, menang kalah, menang dapat hadiah, kalah tak ada apa. Setakat itu je kan. Apa kata kita guna diorang punya hasil lukisan tu untuk menghasilkan buku cerita. Sukses cikgu. Sekarang kita ada 5 orang murid yang sedang, they are working, they are illustrators. We have published about 4 books. Okay, they are the illustrators of the books. Kami, dalam kalangan kami, guru-guru, kami yang jadi penulis. Dan kami publish buku ini secara sendiri, tidak melalui siapa-siapa. Dan kita telah dapat grant daripada Universiti Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mengusahakan projek entrepreneurship authoring dan illustrating children's picture book sebagai satu research. Okay, that is my postdoc research actually. So melalui postdoc research ni, lagi banyaklah penulis-penulis children's book authors di luar sana yang mengenali murid-murid ini dan mereka telah mengambil mereka sebagai murid-murid ini sebagai illustrators. Dan secara tidak langsung kita telah menjana pendapatan bagi murid-murid kita ni while they are still with us. Okay, so 2022, sekarang kan cikgu, inilah achievement kita. For ateliers, atelier maksudnya nanti saya akan tunjuk gambar-gambar. Atelier maksudnya stesen kerja. Okay, setiap aktiviti keusahawanan kita, kami di sekolah ada stesen kerja yang saya namakan atelier. Kenapa atelier? Atelier is more of a indoor working station. Okay, workshop indoor. Okay, bukan workshop luar, workshop indoor. Sebab kebanyakan daripada projek-projek yang kita usahakan ini lebih kepada industri rumah kan. So term atelier, features atelier ni lebih sesuai untuk entrepreneurship pedagogy. Okay, kemudian cikgu, saya dalam masa ni takkanlah sepanjang masa nak gunakan elong pendidikan khas kan, tak cukup. Jadi apa saya buat? Saya pun masuklah banyak-banyak pertandingan. Setiap kali saya masuk mana-mana pertandingan dapat duit, okay, saya invest untuk entrepreneurship pedagogy. Dapatlah 1,000, dapatlah 300, dapatlah 200. Okay, macam seperti itu like that. There was once I entered a competition called Cikgu Kickstart Award and I became one of the 15 finalists. So being one of the 15 finalists of Cikgu Kickstart Award, cikgu, kalau tak salah saya, competition ini diadakan pada tahun 2021, saya dapat 2,000 cikgu. Okay, dan melalui saya dapat 2,000, pada masa yang sama cikgu, saya dapat perhatian daripada sebuah syarikat yang dipanggil Budimas Organisation, Charitable Organisation. Okay, so Budimas Charitable Organisation panggil saya untuk buat satu sesi pitching dengan mereka berkaitan dengan entrepreneurship pedagogy. Dalam sesi pitching tu cikgu, saya letak quotation 22,000 untuk membangunkan entrepreneurship pedagogy di sekolah. Selepas pitching, saya dapat 10,000 daripada Budimas Charitable Organisation. Dengan 10,000 tu cikgu, saya telah kembangkan projek-projek activity, entrepreneurship activity di bawah entrepreneurship pedagogy seperti yang saya
listkan, achievement dia saya listkan di 2022. So kita ada 4 atelier, kita receive fund daripada Budimas, kita juga supported from the money that I have got from Budimas. Okay, I managed to build the ateliers. Selepas tu cikgu, kita juga dapat perhatian daripada salah seorang MP yang baik hati di Sungai Siput dan beliau telah memberikan kita dana sebanyak 13,000. Daripada dana 13,000 itu, saya support 3-4 lagi projek-projek entrepreneurship guru-guru lain. Okay, cikgu ingat tak awal tadi saya bagi tahu saya nak payung besar ni dipenuhi dengan pelbagai aktiviti entrepreneurship. Saya seorang tak boleh buat semua aktiviti tu cikgu. Di bawah saya saja dah ada 3. Berapa banyak aktiviti entrepreneurship yang saya boleh buat? Jadi saya galakkan bagaimana saya pitch dengan MP tu, dapat duit saya bagi kepada cikgu-cikgu. Okey cikgu-cikgu, usahakan projek aktiviti ataupun aktiviti entrepreneurship di bawah cikgu dan kita gabung sebagai satu payung besar. Okay, and then after that, I also started, after getting the dana, I also started hand sanitizer, laundry soap, okay, and also we developed gift box of Formula Botania and also language toolkit. Okay, inilah cikgu, inilah yang kita telah capai setakat ini masih lagi. Okay, sekarang saya, mungkin ada di antara cikgu-cikgu yang tanyalah, di mana ya pedagogi keusahawanan di dalam kurikulum kita, sebab ramai selalunya kita nak guru-guru kita ni, kita nak berjalan seiring dengan dasar kita kan. Okay, we want whatever that we do is correlate to our curriculum. Correct or not? Okay, project. And then mungkin ada juga yang tanya, tak ada ke projek-projek keusahawanan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain? Apa beza entrepreneurship pedagogy dengan projek-projek keusahawanan yang diusahakan di sekolah-sekolah lain ataupun diusahakan untuk murid-murid lain maupun murid tipikal maupun murid khas? Okey, ya betul. Keusahawanan ni bukan satu term yang asing bagi kita guru-guru ataupun di college ataupun di universiti dan sebagainya. Namun pedagogi keusahawanan ini saya lihatlah daripada perspektif yang sangat-sangat berbeza daripada konsep keusahawanan yang sedia ada. Kenapa cikgu Inisiatif ini nombor 1 diusahakan untuk membuka jalan ke arah perniagaan industri rumah. Okey. Ada juga mungkin tanya, selama ni tak ada ke kerajinan industri rumah? Ada cikgu. Tetapi penghasilan produk ada. Tapi kita fokus kepada penghasilan produk sahaja. That's why cikgu, selepas 1-2 orang murid kita meninggalkan yang sangat-sangat mahir dalam penghasilan produk yang kita usahakan, selepas mereka tamat sekolah menengah, projek itu terhenti saja di situ. Dah tak ada continuation. Okay, tak ada. Murid pun tak ada continuation, cikgu pun projek tu tak ada continuation. Ataupun bila cikgu tu pindah ke sekolah lain, maka pedagogi keusahawanan akan mati kat situ. Sebab tak ada siapa yang akan ambil dan take over and do. Okay, so ini yang kita nak tukar. Okay, ada tapi kita fokus kepada penghasilan produk saja. Okay, tetapi melalui pedagogi keusahawanan ini, along with ilmu penghasilan produk, kita memberikan penekanan kepada ilmu pemasaran digital. Kita kena ikut trend semasa cikgu. Takkanlah kita ajar buat sabun kepada murid-murid itu. Esok lusa dia dah tamat, dia dah boleh buat sabun dekat rumah. Takkanlah kita nak suruh dia jual sabun, jaja sabun dari rumah ke rumah. Kita tak nak. It is not tak relevant, tak sesuai. Okay, tak logik dengan keadaan semasa. So, pemasaran digital ini akan diajar kepada murid-murid dan juga kepada ibu bapa. Okey, inilah keunikan pedagogi keusahawanan yang mana kita tak include. Okey, kejayaan idea ini lebih kepada bagaimana guru menggunakan kebijaksanaannya untuk blend konsep ini bersama sukatan pelajaran yang sedia ada. Okey, macam saya gunakan komunikasi, subjek komunikasi. Cikgu-cikgu boleh juga gunakan buat projek-projek ni di bawah subjek manipulatif. Okey, cikgu boleh buat di bawah subjek manipulatif. Kita ada syllabus. Okey, kita ada topik-topik yang berkaitan. Okey, itulah saya kata tadi, dia bergantung kepada kebijaksanaan guru. Macam mana cikgu nak blend konsep ini bersama-sama dengan sukatan pelajaran. Yang penting kita jangan lari daripada sukatan pelajaran. Sukar untuk kita justifikasikan bahawa usaha kita ini valid. Okey, jika kita tak correlate dengan sukatan pelajaran kita. Okey, so pada pandangan saya cikgu, pedagogi keusahawanan ini adalah seperti pelengkap untuk syllabus
Okey, untuk silibus subjek-subjek kemahiran pendidikan khas kefungsian rendah. Okey, baik, biar saya bagi satu contoh nanti cikgu balik. Okey, kita sama-sama kaji balik. Kita sama-sama kaji silibus subjek-subjek kefungsian kemahiran kefungsian rendah, contohnya dobi, contohnya apa lagi, pengemasan, apa lagi? Banyak lagi kan cikgu, pertanian, asas masakan. Okey, ada 6 unit di mana pemberatannya adalah lebih kepada aspek menyediakan murid untuk bekerja di lapangan. Betul ke tidak cikgu? Cikgu-cikgu boleh bagi respon di chat box. Betul ke tidak? Okey, kita tengok balik topik-topik dia, pengemasan contohnya, dobi contohnya. Dia lebih kepada, silibus-silibusnya lebih kepada nak sediakan murid tu untuk bekerja di lapangan. Tetapi cikgu, hakikatnya okay, adakah semua murid kita ni boleh ataupun mampu bekerja di lapangan, mampu bekerja dengan orang ataupun di mana-mana syarikat? Kebanyakannya tidak kan? So, walaupun ada topik pelan kerjaya unit 6, okay, saya tak ajar subjek kemahiran cikgu tapi saya kaji. Okay, sebab saya kena highlight kepada cikgu, baru cikgu akan faham. Okay, walaupun silibus-silibus kemahiran kita, okey, topik 6 ada berkaitan dengan pelan kerjaya. Konten untuk bimbingan membentuk model perniagaan ni adalah agak sama. Saya tak kata tak ada, ada. Tapi dia macam hidden tau. Okey, so selepas melihat kekangan ini, saya berpendapatlah pedagogi keusahawanan, elemen-elemen di bawah pedagogi keusahawanan yang kita akan tengok selepas ini perlu diperkenalkan sebagai pelengkap. Okey, tak ada apa pun yang perfect kan? Semua pun tak perfect, kita pun tak perfect, tak ada siapa-siapa pun perfect. Tapi kita boleh lengkapkan. Okay, so saya nampak elemen-elemen variable pedagogi keusahawanan ini boleh jadi pelengkap kepada silibus yang sedia ada. So janganlah kita asyik cakap tentang tukar silibus, silibus terlalu tinggi, silibus terlalu rendah, silibus itu, silibus ini. Apa kata kita cari pelengkap dia? So that's what I thought lah. Okay, instead of we always say that the syllabus is too high for our students, why not we try to complete it? Okay, so di sinilah pedagogi keusahawanan saya nampak sebagai satu kerangka panduan untuk menyediakan murid ke arah perniagaan kecil berbentuk industri rumah dengan sokongan ibu bapa. So matlamat saya untuk membimbing murid-murid ini untuk bentuk bisnes model mereka sendiri yang bersifatkan industri rumah dengan sokongan ibu bapa. Setelah mereka tamat sekolah menengah, projek ini akan berlangsung. Akan apa cikgu? Akan continue. Okay, so that's why bimbingan ibu bapa ini kita akan bagi while the student is still with us, bukan selepas student itu meninggalkan kita. Okay, so saya nak tanya, adakah transisi kerjaya itu hanya tentang menyediakan murid-murid untuk bekerja di lapangan? Tidak kan cikgu? Membantu mereka berniaga sendiri juga adalah transisi kerjaya. So apalah yang kita nak banggakan jika ilmu yang kita ajar ni tidak dapat membantu mereka untuk mencari punca pendapatan setelah mereka meninggalkan kelab. So jadi cikgu-cikgu, bendanya sudah ada dalam silibus. Kita hanya perlu enhancekan sahaja. Okay? Saya harap cikgu faham di mana pedagogi keusahawanan di dalam silibus kita ataupun di dalam kurikulum kita ya. Okey, kita masuk kepada agenda utama yang penting ni, okey. Bagaimana pedagogi keusahawanan ini dilaksanakan? Okey, itu adalah bunga ros saya cikgu Penyeri slide saya adalah bunga ros saya sendiri cikgu. Saya memang minat tanam bunga ros. Okey cikgu. Cikgu lihat ini project management phases. Pedagogi keusahawanan akan dilaksanakan. Andai kata cikgu nak usahakan ini di sekolah. Okay, saya bagi satu panduan ataupun satu gambaran yang sangat-sangat surface, very brief. Ada 5 fasa. Okay, akan dilaksanakan dalam 5 fasa. Fasa pertama, kita bimbing dan ajar murid-murid kita menghasilkan produk keusahawanan. Apa saja. It can be anything. It not necessary to be tauge, not necessary to be sabun, not necessary to be buku cerita. It can be anything. Okay, it can be anything. Kalau cikgu nak belajar sabun, bagi tahu saya boleh ajar. Saya akan buat satu bengkel. Kalau cikgu nak belajar macam mana tanam tauge, boleh, tak ada masalah. Tapi pada masa yang sama, apa yang saya nak katakan, apa saja aktiviti keusahawanan yang cikgu sedang lakukan di sekolah, itu sudah boleh di bawah, itu sudah dikatakan dah berada di bawah fasa 1. Okay, so kemudian fasa 2 adalah cikgu bimbingan, okay, untuk membina atelier atau stesen kerja pedagogi keusahawanan. Kenapa cikgu dalam pengalaman saya mengusahakan pedagogi keusahawanan sejak 2019, saya nampak cikgu, bila kita tak ada tempat yang khusus untuk kerja kita, untuk projek kita, murid lost tau. Sekejap buat dekat bilik kelas, sekejap buat dekat backyard, sekejap buat dekat depan, sekejap buat dekat belakang.
saya nampak murid tak fokus. Murid, saya nampak untuk kita mengusahakan sesuatu, kita perlu murid-murid kita kan murid-murid masalah pembelajaran dengan pelbagai kekangan. Ada masalah fokus, ada masalah attention, ada masalah behavior. Satu hari kita buat dekat tempat A, satu hari lagi kita buat tempat B, satu hari lagi tempat C. Bukan saja dia tak dapat nak fokus dan tangkap apa yang dia telah belajar, malah dia juga ada masalah-masalah. Dia menimbulkan masalah-masalah yang lain. Okay, behavior sebab dia dah selesa dengan tempat A, hari yang kedua kita tak, tempat A tak available, kita pergi pula ke tempat B. Bila kita nak alih dia ke tempat B, dia dah mula tantrum, tak nak di tempat B, nak juga di tempat A. So selepas mengambil kira semua masalah-masalah ini, di situlah saya research balik, saya cari balik, okey, macam mana kita nak buat selesaikan masalah ni. Pada waktu itulah saya nampak atelier. Okey, atelier ini adalah satu konsep yang satu konsep stesen kerja indoor, di mana ia sangat sesuai untuk murid-murid saya lah. Okey, jadi saya develop atelier aktiviti keusahawanan di sekolah. So itu adalah fasa 2, cikgu. Duit yang saya terima daripada Budi Mas, saya gunakan untuk develop atelier. Kita letak awning, saya cari satu tempat di sekolah. Okey, saya satu tempat yang diabaikan, yang tak digunakan langsung. Okey, saya mengupayakan tempat itu. Okay, dapat dana, saya mengupayakan tempat itu, saya I made the place as an atelier. I build several ateliers. Okay, tak perlu very posh ateliers, biasa-biasa saja, asal murid boleh buat kerja, ada table, ada peralatan dan sebagainya. Okay, selain daripada bina atelier, saya juga telah menggunakan dana Budi Mas itu untuk beli peralatan-peralatan yang lengkap untuk mengusahakan projek-projek tersebut. Okay, lepas tu cikgu, fasa ketiga, selepas kita build atelier, that's why I say untuk perkongsian ini parents tak sesuai. Sebab parents konsep yang sama tapi saya akan modify. Okay? Sebab parents tak boleh buat atelier dekat sekolah, di rumah kan. Dia ada macam-macam kekangan kan. So parents tak sesuai untuk bengkel ini. So fasa yang ketiga, parent empowerment workshop. Okay, di sinilah cikgu-cikgu ya. Okay, di sinilah kita parent empowerment workshop 1, kita akan mengajar ibu bapa semua aktiviti keusahawanan yang telah kita ajar kepada anak-anak mereka di sekolah. Saya buat bengkel face to face. Okay, setiap bengkel saya hadkan 3 atau 4 orang ibu bapa saja. Dan saya bagi keutamaan kepada ibu bapa murid-murid tahun akhir ataupun anak-anak nak tamat sekolah 2 tahun lagi. Walaupun pedagogi keusahawanan kita telah perkenalkan sejak form 1 lagi. Okay, but kita juga utamakan pelajar parent-parent di mana anak-anaknya akan tamat sekolah menengah. So workshop 1, parent empowerment workshop, kita buat di sekolah. Macam mana saya buat? Saya gunakan dana-dana yang saya dapat, okay, untuk mewujudkan, untuk conduct bengkel-bengkel ni. Very simple bengkel ni cikgu. Okay, setiap kali kita jumpa saya ajar satu-satu aktiviti keusahawanan. Sebab anak dah tahu, ibu bapa pun kena tahu. Bila ibu bapa tahu, ibu bapa bersama anak ibu bapa boleh pantau aktiviti itu di rumah bersama-sama dengan anak. Okay. So number 2, fasa yang keempat ni saya belum pergi lagi. Okay. Fasa yang keempat ni cikgu, planning dia adalah bengkel ibu bapa juga tapi tentang digital marketing, iaitu macam mana kita nak promote, okay, produk-produk keusahawanan industri rumah ini menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan macam mana kita nak buka kedai maya di WhatsApp, macam mana kita nak buka marketplace, macam mana kita nak promote melalui Google, macam mana kita nak buat branding, okay, macam mana kita nak design labeling untuk produk-produk tersebut, okay, macam mana nak meningkatkan sale di FB, macam mana nak meningkatkan sale di Instagram, di WhatsApp. In short, macam mana nak buka kedai maya. Itulah bimbingan workshop tu untuk parent. Okay, selepas itu cikgu, yang ini planning saya adalah 2023. Fasa yang kelima adalah launching the entrepreneurship toolkit. Okay, berdasarkan kepada keperluan sekolah saya, okay, ataupun projek-projek saya cadang untuk membina satu toolkit di mana kontennya adalah, okay, e-conferencing, recording, okay, recording tentang, dia macam manual lah, okay, toolkit, recording tentang aktiviti produk-produk keusahawanan yang kita sedang buat. Lepas tu kita letak juga workbook ataupun manual book, okay, kita letak juga, kita ada juga konten dia, kita ada juga e-book tentang macam mana produk ini dihasilkan, macam mana produk itu dihasilkan, macam mana kita nak label, macam mana kita nak bantu parents untuk buat digital marketing and so on. Toolkit ini adalah untuk guru-guru
Katalah Cikgu Araf nak usahakan pedagogi keusahawanan di sekolah dia, maka toolkit yang Cikgu Araf buat untuk sekolah dia tu Cikgu Araf akan guna untuk train guru-guru yang lain. Jadi selepas ini bukan Dr. Shah yang akan train ramai-ramai lagi guru-guru di luar. Bukan Dr. Shah yang akan train parent-parent Cikgu Araf. Cikgu Araf sendiri yang akan train guru-guru di bawah daerah ataupun JPN Cikgu Araf. Cikgu Araf yang akan train ibu bapa murid-murid Cikgu Araf. Inilah idea utamanya. Jadi cikgu-cikgu, saya nak kata di sini, okey, tak tiada paksaan. Jika andai kata cikgu rasa cikgu ada keupayaan untuk cuba projek ini di sekolah, saya memberi jaminan untuk memberi bimbingan pengupayaan kepada guru-guru sepanjang ataupun kita buat sampai jadi. Okey, so apakah bimbingan keupayaan yang akan saya berikan cikgu? Okey, seperti yang saya kata, ini adalah satu kerangka. Anggaran kos berdasarkan kepada aktiviti keusahawanan yang cikgu nak laksanakan. Untuk fasa pertama, cikgu tak perlukan modal-modal yang besar. Untuk fasa dua, cikgu boleh mula atelier tu, workstation tu pun tak perlu ikut sebiji-sebiji apa yang saya buat. Cikgu hanya pegang konsep, okay, ambil konsep, cikgu buat modification according to your physical availability, okay? Kekuatan fizikal yang ada di sekolah. Okay? And then, lepas tu cikgu sebarkan. Okay? Cikgu sebarkan kepada ibu bapa. Dan akhir sekali cikgu boleh buat toolkit. Okay. Apa bimbingan pengupayaan yang saya offer? Ikhlas ya cikgu, tak ada apa-apa motif di sebelakang ini. Seriously, there's no any other motive other than sebarkan benda ni kepada cikgu-cikgu dan melihat cikgu-cikgu pun menjayakan projek ini di sekolah. So pertama, saya boleh buat bengkel-bengkel aktiviti, saya boleh buat cadangan aktiviti keusahawanan yang sesuai untuk cikgu-cikgu di sekolah berdasarkan kepada murid-murid dia. I can consult, you can consult me, I can give you consultation. Dan saya juga boleh buat bimbingan, saya juga akan bagi bimbingan, bengkel bimbingan aktiviti. Katalah ada antara cikgu-cikgu di sini yang kata nak belajar macam mana nak terbitkan buku, saya akan buat bengkel terbit buku. Semua boleh join, okay? Dan kita boleh usahakan. Begitu juga saya pun akan belajar daripada cikgu-cikgu apa aktiviti keusahawanan yang cikgu buat di sekolah. Macam mana kita boleh enhance aktiviti itu. Okay? Cadangan aktiviti keusahawanan, bengkel bimbingan aktiviti. Nombor 2 yang saya janji, bimbingan untuk membina atelier, stesen kerja sendiri di sekolah. Okay, yang ketiga saya janji cikgu-cikgu nak dapat dana daripada seperti yang Cikgu Azam cakap tadi, daripada Yayasan Khazanah, daripada Budimas, daripada Petronas. Mereka ada cara mereka tersendiri cikgu. Dia tak sama dengan dana-dana yang kita minta daripada YB. Lain sangat pengalaman dia cikgu. Cara tulis proposal pun lain sangat. I'm sure Cikgu Azam dan Cikgu Kumar agree with you. Kami bertiga dalam bahagian ini, okay, dalam bab ini kami boleh bimbing. Saya sendiri boleh bimbing. Sangat-sangat berbeza cara pitching dia. Jadi I offer to conduct a bengkel pitching dana to empower all of you. And akhir sekali, hikmat nasihat sehingga cikgu-cikgu perlu, sehingga cikgu boleh berdiri dengan kaki sendiri. Boleh berdiri sendiri di sekolah. Projek cikgu dah on, dah upaya, dah boleh dah sebarkan. Ini adalah janji saya kepada cikgu-cikgu. Jika cikgu-cikgu nak cuba pedagogi keusahawanan di sekolah. Okey, mungkin tertanya-tanyalah apa tu atelier yang Cikgu Syahidul cakap tadi kan. Inilah atelier yang saya bina di sekolah cikgu mengikut imaginasi saya. Okay, I had an imagination. I imagine how my atelier should be. So based on my imagination, I developed the ateliers as such. Okay, cikgu-cikgu sendiri pun mesti ada imagination sendiri kan. Okay, so you can come up with your station kerja based on your needs, based on your creativity and so on ya cikgu-cikgu. Okey, pada masa yang sama saya nak tekankan, dah habis dah perkongsian saya tu bunga-bunga ros saya. Cikgu tiada paksaan. Andai kata cikgu rasa belum sampai masa untuk cikgu mencuba pedagogi keusahawanan di sekolah, tak apa, you can contact me back later, sometime later. Okay, if you think that you have the confidence to start off and I will be there to back you up, okay, to back up, to empower you, to give you all kind of support, okay, you may remain in the group. Siapa nak cuba, saya tak perlu kuantiti. Kalau andai kata 2 orang saja nak ikut pun, I'm all way out. Okay, siapa rasa boleh, cikgu tinggal. Siapa rasa
rasa tak mampu lagi, saya tak mampu lagi. Cikgu-cikgu ada pelbagai kekangan di sekolah yang mana saya tak tahu. Cikgu sendiri yang tahu. Okay, rasa tak mampu lagi nak buat, cikgu boleh leave group and contact me back. You have my number. You can contact me back. When you are ready, I am ever ready to help and develop entrepreneurship strategy in your school. Okay, ada apa-apa soalan tak cikgu? Okay, sementara saya so you are quite clear with the phases, Okay, jika saya mula membimbing cikgu untuk entrepreneurship pedagogy, saya akan bimbing cikgu mengikut fasa, mengikut 5 fasa itu, including macam mana nak buat kedai maya. Okay, including saya akan bimbing cikgu macam mana nak buat kedai maya. Sebab apa cikgu? Cikgu yang akan bimbing cikgu. Cikgu tak boleh panggil saya. Jangan panggil saya untuk bimbing ibu bapa cikgu. Cikgu yang akan bimbing ibu bapa cikgu. Jadi saya akan ajar completely saya akan ajar, saya juga akan kongsikan modul-modul e-book yang berkaitan dengan cikgu untuk cikgu bergerak sendiri di sekolah. And definitely I will help you throughout the journey. Okay, so saya akan bimbing cikgu mengikut fasa itu. Okay, Okay, so itu sahaja perkongsian saya. Saya ada satu link untuk kongsikan di kita punya chat box. Cikgu jangan leave group dulu sementara cikgu tanya soalan. Okay, saya akan kongsikan Google link tu. Okay, itu adalah Google lebih kepada borang refleksi lah. Okay, how you find Cikgu Wan, Cikgu Azam boleh tak copy paste link tu dalam chat box kita? It's a Google Doc, boleh ke Cikgu Azam? Cikgu jangan leave dulu ya. So in the Google form tu ada juga contact number, information tentang contact number. Andai kata cikgu nak, cikgu boleh letak contact number cikgu. Okay, and then leave bagi sedikit input apa yang cikgu dapat pada hari ini. What did you take back home? Okay, what one thing that you have taken, you're going to take back home. Okay, satu lagi cikgu, Google Doc ni tak ada apa-apa motif kajian tak ada ya, betul cikgu saja untuk refleksi saya. Macam mana perjalanan bengkel ini, apa pandangan cikgu-cikgu yang telah menghadiri dan apa pandangan cikgu tentang entrepreneurship pedagogy. That's all tak ada apa-apa motif di sebaliknya. Okay, soalan. Ramai yang angkat tangan tadi, soalan. Ya cikgu, soalan. Tadi ramai yang angkat tangan, sekarang diam pula. Ya Cikgu Araf, looking forward to belajar about digital marketing from you. Okay, sambil menunggu soalan tu, mohon jangan lupa ya cikgu, Google Doc tu, Google Form tu. Ya, soalan. Ini ramai yang angkat tangan. Ya, Tan Kai Ching. Hello, Dr. Shine. I'm Tan Kai Ching here. I'm from Kedah, Alostar. Saya cikgu PPKI Sekolah Rendah. Lepas tu sebab tadi tengok kebanyakan Dr. Shine cakap tentang sekolah menengah. Lepas tu jika sekolah rendah boleh dah join yang pedagogi keusahawan ni. Okey. Cikgu Tan dan Cikgu Anis, ya boleh. Sebab apa Cikgu Tan? Seperti yang saya cakap tadi, pedagogi keusahawanan kekuatannya adalah 50% by the parents. Okay, kita ada saja anak-anak khas yang berada di sekolah rendah yang terlibat dalam bisnes dengan bantuan ibu bapa. Ada kan? Kita pernah dengar. Banyak kita lihat di Facebook dan sebagainya kan? Jadi Cikgu Tan boleh usahakan pedagogi keusahawanan di sekolah rendah. Dia ajar anak-anak aktiviti-aktiviti ini semua di sekolah rendah, khususnya yang storybook tu tadi, tapi libatkan ibu bapa mereka, penuhi, lalui semua 5 fasa itu, libatkan ibu bapa mereka. Apabila mereka tamat sekolah menengah, sekolah rendah dan pergi ke sekolah menengah, tak kiralah guru di sekolah menengah itu sambung ke tak sambung, tapi ilmu digital, ilmu pemasaran itu ibu bapa sudah ada. Lagi lamalah murid-murid sekolah rendah akan menceburi bidang keusahawanan ni. Cikgu Tan faham tak Cikgu Tan? Ya. Jadi saya boleh mula walaupun sekolah rendah.
Ya, walaupun sekolah rendah. Sebab keusahawanan ni tidak terhad kepada sekolah rendah atau sekolah menengah. Sekolah menengah banyak diperkatakan sebab bila dah sekolah menengah, kita dah terus fikir tentang kerjaya. Betul kan? Okay, that's why kita tekankan sekolah menengah dan contoh-contoh yang saya tunjukkan tu semua, saya tunjukkan lebih kepada sekolah menengah. Tetapi itu tidak bermakna keusahawanan, pedagogi keusahawanan, elemen ataupun fasa-fasa itu tidak boleh dibuat di sekolah rendah. In fact, I would say it's a great idea to start early. To to promote entrepreneurship mindset, to encourage entrepreneurship mindset for our special needs student at the younger age, at the same time to empower their parents, okay, untuk mengupayakan ibu bapa. Okay, projek ini cikgu mengupayakan murid dan mengupayakan ibu bapa. Dan cikgu-cikgu, kejayaan projek ini, cikgu-cikgu jangan ingat sekarang tau. Cikgu-cikgu jangan ingat kita dah hasilkan produk-produk ini. Ada banyak-banyak jualan. Sekolah kami ada banyak produk kemahiran. Kami dah berjaya. Bukan cikgu. Kejayaan projek ini bukan sekarang. Bukan dengan penghasilan produk. Bukan dengan pendapatan yang kita jana daripada pameran-pameran. Okey, kejayaan dan penjayaan projek ini. Adakah murid-murid kita bersama ibu bapa mereka sedang mengusahakan kedai maya mereka atau sedang menjana pendapatan selepas mereka meninggalkan kita? Itulah kejayaan betul sebetulnya entrepreneurship pedagogy. That's why until now saya tak cakap yang projek entrepreneurship saya telah berjaya. Saya kena tunggu lagi cikgu. Seorang, dua orang yang murid-murid saya yang saya empower untuk meninggalkan saya dan lihat adakah mereka continue projek ini. Okay, adakah mereka continue projek ini di sekolah, di rumah? Adakah ibu bapa mereka dan budak-budak ini sedang mengusahakan projek ini di rumah? Okay, faham Cikgu Tan? Jadi my idea, my pandangan is teruskan, start now, start early. Okay, faham. Terima kasih. Okay, ada lagi? Ya Cikgu Araf, kita boleh belajar Cikgu Araf. Sekolah swasta pun boleh, tak ada masalah. Okey, kat sekolah kita buat projek keusahawanan. Tapi apa yang kita tak tekankan Cikgu Jessie, kita tak libatkan ibu bapa, kita tak bagi perhatian kepada sustainability of the project. Okay, sustainability of the project should be after they leave us, not while they are being with us. So kita nak upayakan ibu bapa, kita nak upayakan murid-murid. Okey, ada lagi soalan tak? Saya check. Ya Cikgu Azam angkat tangan tadi. Sorry saya terlepas pandang. Cikgu Azam. Ya saya. Sebenarnya saya tertekan. Tetapi saya tertarik dengan kata-kata daripada Cikgu Tan Kai Ching. Saya sekolah rendah dia kata kan. Kalau pada mana-mana cikgu yang mendapat didikan di IPG ataupun maktab pada zaman dulu, kita tak dengar pun entrepreneur everything like this, right? But kita dimaklumkan berkaitan dengan apa? Transisi. Ya, transisi kerjaya. Tetapi cikgu ramai yang terlupa ada dua jenis transisi. Satu transisi kerjaya is the second one is the most yang selalu cikgu-cikgu lupa, iaitu transisi persekitaran. Right? Our kerja for transisi kerjaya is transisi persekitaran. Okay, persekitaran is parts besar. Satu tajuk you boleh buat tesis sampai PhD lagi. You can do banyak benda dalam transisi persekitaran, ya. The environmental transition kan. So please mana-mana cikgu sekolah rendah join Dr. Syai punya program. A simple product, simple program yang kecil dalam seminggu dua jadi pun at least ada masukkan something di dalam hati dia, dalam mak ayah punya ni thinking kan. Nanti dia akan bring forward. Dr. Syai, I terangkat tadi. That's all. Not want to, Okay, thank you. Okay, ramai lagi ya. Belum fill up Google form tu, cikgu-cikgu. This is very important for me to reach out to you all. Also important for me to improvise the project idea. Right? So, seperti yang saya cakap tadi, siapa nak collaborate, siapa nak belajar, siapa nak usahakan projek ini di projek pedagogi keusahawanan di sekolah, you remain in the group cikgu-cikgu. Yang rasa tak mampu, belum bersedia, okay, do not worry. Okay, saya faham. Saya pun cikgu macam cikgu-cikgu juga, saya faham apa kekangan yang cikgu ada bagi sekolah. Okay, so do not worry about that.
Okay, you can leave the group and anytime you can contact me. Okay, so I would really request you to fill up the form here. Cikgu-cikgu kita ada dalam lebih kurang 64 orang, tapi respon di sini hanya ada 24 orang. Okay, so ada soalan-soalan yang saya tanya, adakah cikgu nak bimbingan? Okay, so it's very important. It's a very important refleksi, borang refleksi. Mind block career என்ன spell செய்யணும் இங்கிலீஷ்ல career CAREER I think Okay, Susitra, do you want to say something, is it? Cikgu Chris kata one of the feeder school bagi PPI kami, mereka menjemput. Okay, mereka menjemput kami untuk buat perkongsian mengenai kemahiran dan aktiviti di sekolah menengah. Thank you Cikgu Chris. Thank you Cikgu Chris. So cikgu ingatlah ya, pedagogi keusahanan untuk murid kefungsian rendah. Okey, untuk murid kefungsian rendah, pelengkap bagi silibus-silibus yang kita ada. Okey? Okey cikgu-cikgu, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Again, I would like to remind, if you want to learn and you want to start up this project, okay, if you want to, cikgu tak ada instrumen, okay, tak ada instrumen. Dia lebih kepada manual pelaksanaan. Okay, kita tak ada instrumen penilaian, right? That's why kita mulakan pedagogi keusahawanan as early as possible, that is from Form 1. And there is no rush for the student to master the projects as soon as possible. Tak ada keperluan, okay? Kita boleh ambil masa. Kita ada masa daripada Form 1, 13 tahun, 14 tahun mereka datang kepada kita. Kita anggarkan 19 tahun mereka keluar, okay? Sepanjang masa itu kita ada untuk empower murid-murid ini, untuk cekapkan mereka dalam aktiviti keusahawanan yang mereka sedang buat. Okay, malah untuk memperkenalkan lagi. So we know that our students, they need a lot of repetition kan. So we will repeat and repeat and repeat until murid itu boleh buat aktiviti, boleh hasilkan produk itu tanpa kita punya projek. Ya Cikgu Jessie, murid KR saja buat masa ini terlibat, murid KS dan kefungsian sederhana, high functioning pun boleh terlibat sebab ada elemen tambahan pemasaran dan juga penglibatan ibu bapa kan. Tapi sebab pada pandangan saya, murid sederhana dan high function dah banyak peluang-peluang, dah banyak dia orang punya, okay, dah banyaklah peluang mereka. Yang KR yang tak ada peluang, KR yang kita kena fikirkan. So that's why I focus on the KR. Okay, macam KS boleh pergi ke sekolah Cikgu Kumar, KR tak boleh pergi ke sekolah Cikgu Kumar. Jadi apa yang akan berlaku kepada KR? So KS dengan yang high functioning ni, peluang mereka lebih banyak compared to the KR. Okay? Ya boleh cikgu, boleh guna pendekatan ini untuk RPI, tapi itulah ia bergantung kepada kebijaksanaan cikgu. Okay, RPI ni apa? Dia lebih kepada kita nak intervensikan murid kan. So kalau ia sesuai dengan masalah yang dihadapi, cikgu rasa intervensi pedagogi keusahawanan ini sesuai untuk murid tu, maka cikgu gunakanlah. Ia bergantung kepada, saya tak boleh kata boleh ke tak boleh, ia bergantung kepada keperluan ataupun strength and weakness of the child. Okay. Adakah masa bimbingan itu hanya guru subjek saja yang terlibat atau kolaborasi bersama guru-guru lain? Masa saya bagi bimbingan, siapa guru yang mengusahakan projek ini? Katalah Cikgu Jessie, pengarah projek. Cikgu Jessie yang akan masuk bengkel. Lepas tu Cikgu Jessie yang akan empower guru-guru lain di sekolah. Itu yang saya nak. Okay, itu yang saya nak. Saya nak mengupayakan cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh mengupayakan rakan-rakan yang lain. Okay, it has to continue cikgu. It has to continue. Mesti ada pelapis. Tak boleh berhenti di situ saja. Okay, never mind Cikgu T. Okay, ada lagi soalan yang saya terlepas untuk jawab? Cikgu Azam, ada tak apa-apa soalan lagi yang saya terlepas? Okay, jika tak ada soalan, boleh kita menamatkan sesi kita hari ini. Dah hampir 57. Cikgu Azam, kita ambil group foto boleh tak? Can you help? Ya, please.
Can all of you on your camera and show your beautiful faces? Alamak, siapa yang masuk waktu nak habis ni? Okay, bagi yang baru masuk ni, I'm so sorry, we have come to the end. Cikgu Azam, are you ready? Not yet. Oh, belum Okay. Cakap 1, 2, 3 tau. Kejap. Kita settlekan semua, pastikan semua dapat masuk. Alright, hold on. Banyak yang nama ni yang dah leave group. Okay. Ya, saya nampak ramai yang orang saya kenal actually. Wantang, Ayu, semua hebat. Alright, sila buka. Tolong bukakan video kalau kepada yang sudi. Saya nak buat takat gambar. Alright, sikit lagi. Okay. Oh. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, now kita bagi mini love, kan? Alright. Okay, sedia. 1, 2, 3. Sedia. 1, 2, 3. And last one, 1, 2, 3. Thank you. Okay, thank you cikgu-cikgu. One last note, okay, if you want to take up, you want to buy in this project, you want to do this in your school, please stay in the group. The rest, you can leave the group WhatsApp group if you think that you're not ready yet. Okay, so a very good evening. Thank you so much to all of you. Cikgu Azam dan Cikgu Kumar tinggal sekejap ya. Kita send off our participants dulu and then jangan lupa to keep untuk join Cikgu Kumar punya perkongsian dan Cikgu Azam di mana kita akan blast di FB. Saya juga akan bagi tahu dalam grup-grup tertentu. Okay, it's coming soon. Ada Cikgu Nur. Alamak, macam mana nak join WhatsApp group pula? Okay, that's my number. Just PM me. I will add you into the WhatsApp group. Thank you, Azni. Azni is my friend, my coursemate. Masa degree dulu. Kita boleh remove ke Cikgu Azam? Untuk menjimatkan masa, boleh? You're muting. You seorang saja boleh remove orang. Apa dia? You saja yang boleh remove orang. You admin. Tekan more action tu, then you can remove it. Okay. Bye-bye semua. Good luck for everything. Bye-bye. Dia kena satu-satu ni cikgu. Terima kasih Doktor. Cikgu Azam. Terima kasih cikgu. Alamak, nasib baik. I almost remove you and Kumar. Okay, all left. Tinggal 2 orang. Apa kita removekan mereka ya? Okay.
Okay, Cikgu Azam and Kumar. Cikgu Kumar, thank you so much for joining today. What do you think about today's session? How we can improve your both? Apa yang kita boleh buat? Okay, sebelum saya lupa, both of you kena buat Google Form tu tau. Untuk kita keep track sebar luas kita. Yang ni Tian bagi idea tadi. Macam mana tak faham? Kenapa saya punya ni bergema you? Satu tutup. Alright. Tutup apa? Satu tutup suara. Kalau buka dua kan. Satu saja yang buka. Tak faham. And then stop recording. Ke mana? Stop recording. Itu recording.